Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar-pelajar. Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Seni Visual 2 STPM kertas 970/2 iaitu berkaitan dengan lukisan gubahan ataupun perekaan lah. Okey. Tajuk untuk hari ini ialah berkaitan dengan figuratif. Okey. Baiklah pelajar-pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan figuratif ataupun figura? Okey, lukisan figuratif lebih tertumpu kepada melakar tubuh badan manusia atau anatomi manusia dengan kadar yang betul. Okey, daripada mata, kening, hidung, mulut, jari, kaki, tangan dan lain-lain anggota badan manusia. Pertama, kita akan belajar lakaran bahagian kepala. Okey, di sini di segi reka bentuk, reka bentuk kepala dan juga anggota-anggota yang ada pada kepala seperti mata, hidung, kening, mulut dan sebagainya. Untuk reka bentuk kepala, okey, ianya adalah wujud telur. Okey. Pertama, pelajar hendaklah menghasilkan satu bulatan bahagian atas iaitu bahagian tengkorak. Kemudian pelajar akan hasilkan satu lagi bulatan yang bujur di bahagian bawah supaya bentuknya seperti bujur telur. Okey. Kemudian pelajar akan bahagikan kepada dua bahagian iaitu daripada atas hingga ke bawah. Okey, di sini pelajar hendaklah hasilkan satu garisan daripada atas hingga ke bawah untuk pembahagian anggota seperti mata, kening yang mempunyai dua bahagian yang sama. Okey, di situ pelajar akan membuat satu garisan atau akan membuat tanda bahagian mata, kening, hidung, mulut dan sebagainya. Ini adalah proses ataupun langkah-langkah dalam membuat lakaran bahagian kepala. Okey, seperti yang pelajar ketahui, bentuk kepala kita adalah bentuk seperti bujur telur. Okey, pertama pelajar akan membuat satu bulatan bahagian atas iaitu seolah-olah sebagai tengkorak kita. Kemudian pelajar akan hasilkan satu lagi bulatan yang bujur di bahagian bawah untuk kita untuk bahagian anggota seperti mulut, hidung. Okey, kemudian pelajar akan menghasilkan satu garisan lurus daripada atas hingga ke bawah untuk pembahagian anggota badan seperti mata supaya ianya lebih ataupun lebih seimbang. Okey, kemudian pelajar akan membuat garisan untuk bahagian kening, bahagian mata, bahagian hidung dan juga bahagian mulut. Seterusnya pelajar akan membuat lakaran untuk mata, hidung berdasarkan apa yang pelajar telah garis ataupun pelajar telah tanda tadi. Ini adalah satu lagi proses bagaimana hendak melukis di bahagian kepala. Contohnya, menghasilkan satu bulatan di bahagian atas, kemudian bulatan bujur di bahagian bawah. Seterusnya, pelajar akan membuat satu garisan lurus di bahagian tengah daripada atas hingga ke bawah. Kemudian, pelajar akan membuat garisan untuk bahagian mata, hidung, mulut dan sebagainya. Maka terhasillah lakaran kepala yang pelajar lihat pada gambar ini. Ini adalah contoh lakaran pelbagai sudut bahagian kepala. Okey, jika pelajar lihat pada kepala tersebut, ianya adalah daripada pandangan sisi
iaitu menghadap ke arah kanan. Okey, di sini pelajar hendaklah hasilkan satu bulatan di bahagian atas, kemudian bulatan bujur di bahagian bawah, dan pelajar akan menghasilkan satu garisan di tengah daripada atas hingga ke bawah. Kemudian pelajar akan membuat garisan untuk bahagian kening, mata, mulut dan sebagainya. Maka pelajar akan hasillah seperti karya di hadapan, seperti gambar di hadapan, iaitu pelajar akan menghasilkan kening, mata, hidung, mulut dan sebagainya. Ini adalah satu lagi contoh lakaran dari pelbagai sudut kepala, iaitu bahagian hadapan dan juga bahagian sisi. Okey, seperti yang pelajar ketahui, rupa bentuk kepala adalah rupa bentuk bujur telur. Okey, kemudian pelajar akan lukiskan rupa tersebut. Kemudian pelajar akan menghasilkan garisan-garisan untuk pembahagian anggota, contohnya seperti kening, mata, hidung dan mulut. Garisan ini adalah sangat penting kerana ianya akan menentukan keseimbangan dan juga kesempurnaan semasa pelajar melukis bahagian kepala tersebut. Ini juga adalah lakaran pelbagai sudut bahagian kepala. Jika pelajar lihat pada gambar ini, gambar di atas adalah wanita, yang di bawah adalah lelaki. Okey, seperti biasa, pelajar akan menghasilkan bentuk bujur telur, kemudian pelajar akan menghasilkan garisan-garisan untuk bahagian mata, hidung, mulut dan sebagainya. Okey, di sini terdapat dua pandangan, iaitu pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Seterusnya kita lihat lakaran pelbagai sudut bahagian kepala. Pelbagai sudut, ada yang melihat ke atas, ada yang mendongak, ada yang ke bawah, ada yang ke tepi. Ini adalah pelbagai sudut bahagian kepala lah. Okey. Seterusnya kita lihat lagi. Ini pun sama, proses melukis pelbagai sudut kepala. Pelbagai sudut kepala, ada yang mendongak, ada yang ke arah kanan, kiri dan sebagainya. Okey, ini merupakan pelbagai sudut pandangan bahagian kepala kita. Okey, pelajar boleh perhatilah bagaimana nak melukis pandangan daripada belakang ke, bahagian depan, bahagian sisi dan sebagainya. Di sini pelajar boleh meniru dan pelajar cuba membuat lakaran tersebut. Ini adalah contoh lakaran bagi sudut bahagian kepala. Jika pelajar lihat pada gambar di hadapan, yang pertama, ianya menghadap ke arah sisi. Yang kedua, pandangannya agak menyerong dan seterusnya pandangan hadapan. Okey, itu bahagian kepala. Okey, sekarang kita lihat pula bahagian mata. Okey, macam mana kita nak melukis mata. Okey, ada proses dia. Daripada awal hinggalah terhasilnya mata. Okey. Okey, jadi untuk mata ni dia terdapat bentuk bujur. Kemudian di tengah tu terdapat bulatan. Kemudian ada bahagian tengah tu ada warna hitam, anak mata. Kemudian selalunya mata tu di tengah tu kita akan buat dua berwarna putih untuk menunjukkan sinaran cahaya yang menyuluh pada mata. Okey, yang ni untuk mata lah, untuk lakaran mata. Jadi pelajar hendaklah membuat latihan untuk melukis mata. Okey, kita lihat lagi. Ini juga bahagian mata, pandangan sisi, tepi, depan, semua ada. Okey,
pelajar boleh tiru dan pelajar boleh membuat sendiri. Okey, ini untuk bahagian mulut. Jadi proses-proses dia ada proses 1, proses 2, 3, 4. Yang ini pun sama, 1, 2, 3, 4. Okey, terhasillah mulut. Kalau kita lihat bahagian mulut ni terdapat di bahagian atas tu macam ada satu lurah. Di bawah hidung tu terdapat lurah. Kemudian bibir di bawah. Ini bahagian mulut. Untuk lakaran mulut lah. Di sini ada banyak pelbagai aksi mulut. Ada yang ternganga, ada yang tersenyum, ada yang terkejut dan sebagainya. Ini berbeza dengan animasi yang kita belajar sebelum ni. Animasi ni dia lebih ringkas, tapi ini dia lebih nampak realistik lah. Untuk bahagian untuk figura ni. Okey, ini untuk bahagian hidung. Proses dia melukis hidung. Okey, ini kita buat ada 2 bulatan kiri dan kanan tu menunjukkan bahagian lubang hidung kita lah. Okey. Ini adalah lakaran bahagian hidung. Okey, jika pelajar lihat pada gambar ini terdapat pelbagai keadaan. Okey, contohnya bahagian sisi, bahagian depan. Okey. Jadi pelajar hendaklah cuba meniru lakaran tersebut supaya pelajar mahir untuk menghasilkan lukisan figura. Ini pula ialah lakaran bahagian telinga. Selalunya bahagian telinga ini tidak begitu jelas. Selalunya terlindung dengan rambut dan sebagainya. Namun begitu pelajar hendaklah tahu dan juga mahir dalam melukis ataupun membuat lakaran telinga. Walaupun bahagian telinga terletak di bahagian tepi dan kelihatan agak kurang jelas, mungkin terlindung dengan rambut, namun begitu untuk lukisan yang berfokus, pelajar hendaklah menghasilkan tone, jalinan dan sebagainya seperti yang pelajar lihat gambar di hadapan. Ini adalah contoh lakaran yang berfokus pada bahagian telinga. Okey. Pelajar hendaklah menghasilkan secara realistik iaitu dengan memasukkan tone, jalinan dan sebagainya. Supaya lakaran yang kita hasilkan lebih sempurna dan dapat lihat bentuk telinga yang sebenar. Ini adalah bahagian anggota yang terdapat pada kepala seperti mata, hidung dan mulut. Okey, di sini terdapatnya proses membuat lakaran untuk anggota pada bahagian kepala daripada awal hingga akhir. Pelajar boleh lihat pada gambar ini terdapatnya proses-proses untuk melukis anggota pada bahagian kepala. Daripada mata, hidung dan juga mulut. Okey, yang ini untuk seluruhnya bahagian rambut. Ini untuk rambut. Kalau kita lihat yang rambut yang pertama tu perempuan, yang kedua tu lelaki lah, rambut agak pendek. Okey, ini adalah bahagian rambut perempuan. Jadi yang ini pelajar hendaklah membuat garisan yang melengkung, garisan yang lembut supaya menampakkan pergerakan rambut. Kalau pelajar membuat garisan yang lurus, kita tak dapat lihat pergerakan rambut. Dia nampak macam straight saja kan. Okey, tapi yang ini pelajar hendaklah ikut bentuk lah. Bentuk rambut tu supaya kita boleh dapat lihat bentuk yang lembut pada rambut tersebut.
Yang ini pun sama, bentuk rambut kita boleh membuat. Ini dia lebih detail lah. Kita menggunakan garisan-garisan halus untuk menunjukkan urat-urat rambut. Ini pun pelbagai bentuk rambut. Ini pula ialah berkaitan dengan lakaran emosi wajah. Okey. Untuk pengetahuan pelajar, setiap anggota yang terdapat pada kepala iaitu seperti kening, mata, hidung dan mulut adalah memain peranan penting dalam menentukan emosi wajah. Okey. Di sini pelajar hendaklah menghasilkan rupa bentuk mulut, hidung, mata dan sebagainya mengikut emosi. Seperti yang pelajar lihat pada gambar di hadapan. Ini adalah contoh lakaran jari tangan. Pada gambar tersebut, pelajar dapat lihat ini adalah rangka untuk menghasilkan jari. Okey. Contohnya terdapat 5 anak jari. Kemudian pelajar akan dapat lihat bulatan-bulatan itu adalah untuk bahagian sendi, bahagian sendi jari. Ini adalah lakaran bahagian jari tangan, iaitu jika pelajar perhatikan terdapat pelbagai aksi jari, iaitu bermula daripada jari yang besar hinggalah jari yang kecil. Ini adalah contoh lakaran bahagian jari dan tangan yang mempunyai pelbagai aksi. Contohnya kalau pelajar hendak melukis tangan kita sedang memegang pensel, okey, pelajar bolehlah meniru, iaitu pelajar pegang pensel dan pelajar akan tiru semula apa yang pelajar lihat. Ini bahagian kaki, kita akan dapat lihat bahagian-bahagian kaki, kemudian disambung-sambung dan menjadilah bentuk kaki dan jari-jari kaki tersebut. Okey, ini lakaran bahagian kaki lah. Okey, bahagian tumit, okey, bahagian jari. Okey, ini adalah bahagian kaki, iaitu termasuk dengan paha dan betis dan juga kaki di bawah. Ini adalah lakaran untuk bahagian kaki. Pelbagai aksi. Ini juga pelbagai aksi bahagian kaki terdapat di bahagian paha, bahagian betis dan juga bahagian kaki. Ini adalah lakaran keseluruhan figura daripada kepala sampai ke kaki. Okey, selalunya figura ini terbahagi kepada 8 bahagian. Okey, bahagian pertama kita lihat bahagian kepala lah. Bahagian 2 tu bahagian dada. Bahagian 3 bahagian perut. Bahagian 4 bahagian punggung. Bahagian 5 bahagian paha. Bahagian 6 bahagian lutut. Bahagian 7 betis dan yang bawah sekali kaki. Jari kaki. Okey. Ini adalah proses pembahagian tubuh badan manusia. Kalau kita tak ikut bahagian-bahagian ini, kemungkinan kita melukis kurang sempurna. Kemungkinan kalau kita bagi 5 bahagian tak sempurna. Dia nampak orang tu lebih pendek. Lebih kecil, lebih pendek. Okey, tapi kalau kita ikut bahagian-bahagian, ada 8 bahagian ni adalah bahagian tubuh badan figura yang sempurna. Ini adalah lakaran bahagian pelbagai aksi tubuh badan. Ada yang sedang
menerap, ada yang sedang berlari, okey, ada yang sedang memegang baseball, okey. Kalau kita lihat sini, dia berdasarkan pada orang lidi, okey. Daripada situ kita dapat hasilkan pelbagai aksi bentuk figura sebenar. Okey, kita lihat di sini. Daripada sebelah tu dia daripada orang lidi, kemudian dia menghasilkan figura yang sebenar. Seperti gambar di sebelah. Okey, ini adalah bahagian pelbagai aksi tubuh badan manusia. Ada yang sedang berlari, ada yang sedang mendongak, ada yang macam-macam, sedang menari, ada yang sedang bermain dan sebagainya dan lain-lain. Ini adalah contoh lakaran figura ataupun figuratif. Bila figura ni dia melibatkan pelbagai aksi, kemudian kita akhir sekali kita masukkan pakaian lah, seperti baju, kain dan sebagainya, dan jadilah seperti ini. Ini adalah figura. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang mari kita lihat contoh soalan yang berkaitan dengan figura. Okey, soalan ini iaitu berdasarkan gambar di bawah, anda dikehendaki membuat lukisan merujuk kepada watak wira kepimpinan negara kita. Bagi tujuan gubahan tersebut, anda dikehendaki membuat lakaran dan lukisan pada 2 helai kertas lukisan yang disediakan dengan A. Kertas pertama menghasilkan 3 lakaran ekspresi wajah watak tersebut dalam 1 helai kertas lukisan. Okey, ini bermaksud 3 lakaran ekspresi wajah. Okey, ekspresi wajah seperti gembira, sedih, terkejut dan sebagainya lah. Okey, yang pelajar-pelajar boleh lukis nanti berdasarkan watak yang diberi. Okey. B. Membuat gubahan satu lukisan berdasarkan lakaran dalam A yang menampakkan pergerakan dan aksi watak tersebut dalam tugasnya. Okey, mari kita lihat subjek utama. Siapakah wira kepimpinan negara kita? Okey, inilah yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Perdana Menteri pertama. Okey, di sini pelajar kertas yang pertama, pelajar hendaklah membuat 3 reaksi watak wajah tersebut. Okey, 3 reaksi wajah Tunku Abdul Rahman. Okey, mungkin keadaan gembira, terkejut, sedih dan sebagainya lah. Okey, 3 sahaja. Okey, kemudian akhir sekali pelajar hendaklah melukis Tunku Abdul Rahman sekali dengan aksi, okey, reaksi dan juga aksi berkaitan dengan tugas beliau. Mungkin bila berkaitan dengan aksi, pelajar boleh masukkan sedikit anggota badan lah, seperti tangan yang menunjukkan aksi lah. Bila menunjukkan aksi ni, dia lebih kepada anggota badan yang lain. Contohnya tangan, badan, kaki. Tapi memandangkan pelajar hendak melukis potret, jadi pelajar mungkin boleh menunjukkan aksi tangan. Tangan menunjukkan tugas beliau. Mungkin dia sedang memegang sesuatu ataupun menunjukkan simbol tangan. Contohnya dia tangan tu dia genggam, menunjukkan kekuatan pun boleh. Ini terpulang pada pelajar lah, nak melukis watak dan aksi beliau lah. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Ini adalah tugasan untuk pelajar hari ini. Okey, yang ini saya nak pelajar buat. Berdasarkan gambar di bawah,
anda dikehendaki membuat lukisan merujuk kepada watak seniman negara kita dalam satu periklanan untuk mempromosikan cermin mata berjenama Permata. Okey, bagi tujuan gubahan tersebut, anda dikehendaki membuat lakaran dan lukisan pada 2 helai kertas lukisan yang disediakan dengan A. menghasilkan 3 lakaran ekspresi wajah watak tersebut dalam 1 helai kertas lukisan. B. membuat gubahan satu lukisan berdasarkan lakaran dalam A untuk satu periklanan cermin mata. Okey, mari kita lihat. Ini adalah subjek utama kita, iaitu seniman negara kita, P. Ramlee ya. Jadi pelajar hendaklah melukis 3 reaksi wajah watak tersebut. Okey, seperti macam Tengku Abdul Rahman tadi. Dan kemudian kertas yang kedua, pelajar hendaklah melukis sekali dengan periklanan untuk mempromosikan cermin mata yang berjenama Permata. Okey, rasanya sampai situ saja. Assalamualaikum. Saya harap kamu dapat siapkan kerja ini. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.